Assalamualaikum, hai, nama aku Naim. Korang pernah tertanya-tanya tak kalau engineer kapal terbang buat enjin motor, macam mana rupa dia? Dalam episod kali ni, aku dengan Haris dapat peluang untuk review sebuah motor Jepun yang dikatakan rival untuk motor-motor British. Motor British yang aku maksudkan kat sini adalah Triumph lah. Tapi sebelum tu, kita sembang history Kawasaki dulu. Tapi aku nak korang faham yang Kawasaki ni bukan hanya sekadar buat motosikal sahaja. Diorang banyak involved dengan aerospace, bidang perkapalan dan juga banyaklah industri-industri berat. Jadi soalan dia kat sini, siapa yang tubuhkan Kawasaki ni? Kalau korang nak tahu, Kawasaki ni tertubuh oleh seorang mamat yang bernama Shozo Kawasaki. Cuma korang kena faham, masa zaman 1870-an dulu, Shozo Kawasaki ni bekerja sebagai pembuat kapal. So, dia terlibat dengan dua insiden besar yang menyebabkan kapal dia karam. Tapi, dia terselamat sebabkan technological advancement yang ada pada kapal tu time tu. Jadi, masa dia stop buat kapal ni, dia decide untuk fokus dia punya research on teknologi pada perkapalan. And then, pada April 1878, diorang dapat support daripada Menteri Kewangan Jepun untuk diorang tubuhkan Kawasaki Tsukiya Shipyard dengan bantuan tanah yang diberikan oleh kerajaan Jepun. So dari sinilah bermulanya Kawasaki, ataupun lebih tepat sekali, Kawasaki Dockyard. Beberapa tahun lepas tu, industri perkapalan dekat Jepun start booming atas sebab peperangan antara China dan juga Jepun. Dia dipanggil Sino-Japan. Dan juga disebabkan situasi ekonomi time tu dan juga peperangan yang tengah berlaku dan juga disebabkan oleh growth yang mantap, Kawasaki berjaya untuk tubuhkan Kawasaki Rolling Stock Manufacturing dan juga Kawasaki Aircraft. So basically Kawasaki Stock Manufacturing ni dia produce barang-barang untuk kegunaan lokomotif ataupun kereta api. So disebabkan diorang dah start ada Kawasaki Aircraft ni pada tahun 1922, diorang keluarkan kapal terbang yang pertama diorang. Untuk aku recap balik kat korang apa yang Kawasaki buat untuk nature of business diorang, sebenarnya diorang supplykan barang-barang industrial untuk darat, udara dan juga laut. Sampailah pada tahun 1949, Kawasaki start untuk tunjuk interest dekat satu company yang buat motosikal, iaitu Meguro Motorcycle Company. Meguro Motorcycle Company ni boleh dikatakan antara syarikat motosikal terbesar di Jepun pada zaman tu. Jadi persoalan dia, kenapa Kawasaki tunjuk interest untuk dapatkan company Meguro ni? Dia ada satu sebab je. Sebab company Meguro ni dia dapat license untuk produce satu motosikal yang seakan-akan BSA A7, iaitu 500cc punya motor. So disebabkan company Meguro ni tak ada duit, dia agree untuk biar Kawasaki tabur duit dekat dia untuk dia produce satu motosikal yang sebiji macam BSA A7 ni yang dipanggil Meguro K. Kalau korang pay attention pada apa aku cerita kat korang tadi, korang mesti dapat tangkap yang Kawasaki ni heavily involved dengan aircraft punya industri. Sebab tu pada tahun 1953, diorang decide untuk gunakan engineer-engineer yang buat kapal terbang ni untuk design satu enjin motor yang dipanggil KE1, iaitu Kawasaki Engine 1. So enjin KE1 ni adalah enjin satu silinder dengan kapasiti, tak silap aku, 148cc dengan overhead valve. Enjin KE1 yang dia produce ni adalah enjin 4-stroke dengan maximum power of 3.9 horsepower sahaja, walaupun motor dia 150cc. Sebabkan dia vintage, jangan compare dia dengan Y-Suku orang. So lepas diorang cuba keluarkan motor tu dan jual, motor tu laku teruk, yang membuatkan diorang decide untuk diorang nak push through dengan industri motosikal. Sebab tu lepas tu baru diorang keluarkan motosikal pertama yang memang dikeluarkan oleh Kawasaki sendiri, yang dipanggil Kawasaki B8. Cuma kali ni dia producekan motor tu dengan kapasiti yang lebih kecil, iaitu 125cc, tapi dia 2-stroke bukan 4-stroke. Jadi apa yang membuatkan B8 ni jadi famous kat Japan adalah sebab first kali reliability dia. Kau boleh belasah dia tanpa dia rosak untuk satu jangka masa yang panjang. Second adalah spare part murah. Itu yang kita nak. Walaupun aku cakap dia keluarkan motosikal tu dengan kapasiti yang lebih kecil daripada KE1, dia berjaya perah power yang lebih banyak, iaitu 11 horsepower daripada motor 2-stroke tersebut, dengan bantuan satu sistem yang dipanggil piston inlet valve. So aku nak korang imagine, design ni, teknologi ni dia dipikirkan oleh seorang aircraft engineer.
So kalau kau boleh buat kapal terbang, apatah lagi motosikal. Untuk explain betapa padunya enjin B8 ni, diorang decide untuk bawa motor ni main dekat off-road, iaitu main motocross. Yang membuatkan diorang tapau position pertama sampai ke 6 semua motosikal B8. Benda yang aku rasa interesting sebab aku rasa benda ni Kawasaki letak dia punya small touch dekat dia punya motor ni. Kalau korang tengok zaman tu motor Kawasaki, emblem dia ada tulis Kawasaki Aircraft pada motor. So aku rasa benda tu style. Sekarang ni kita lompat pada tahun 1960-an di mana Kawasaki siapkan first kilang dia yang dia fokus untuk manufacture motosikal sahaja. Dan pada tahun yang sama tu juga, diorang decide untuk beli Meguro motorcycle ni secara sepenuhnya. 3 tahun lepas tu, barulah Kawasaki dapat full ownership untuk Meguro motorcycle ni. Dan dari situ tertubuhlah Kawasaki Motorcycle Corporation. So, lepas diorang dah dapat Meguro Motorcycle Company ni, diorang masih lagi ada licensing untuk produce motor yang sama macam BSA tu. Tapi dia ada satu masalah kat sini. Masalah enjin BSA tu adalah lubrication problem. So, diorang decide untuk keluarkan satu lagi enjin baru pada tahun 1965 yang dipanggil K2. Perbezaan dia yang paling ketara kat sini adalah first kali, crankshaft bearing dia diimprovekan dan yang kedua, dia menggunakan oil pump yang lebih besar. So, maknanya lepas dia dah keluarkan K2 ni, kalau kau tu tengok kepada motorcycle Meguro motorcycle yang K series ni, dia di-refer tu sebagai K1. So, kalau korang tengok pada motosikal K2 yang diorang keluarkan lepas tu, diorang cuba lari daripada image K1 yang terlalu related dengan BSA. So, diorang nak cuba ada image diorang sendiri sebab tu kalau kau tengok rupa motor tu, tak sama langsung dengan K1. Paling ketara beza dia, subframe dia lain, fuel tank dia lain dan juga side panel dia pun lain. So, pada tahun yang sama iaitu 1965, diorang decide untuk upkan lagi enjin yang daripada 500cc tu jadi 624cc. Diorang buat motor 624cc ni special untuk diorang showcase dekat Tokyo punya motor show zaman tu. Dan motor tu dipanggil Meguro X650. So, bila dia dah create Meguro X650 tu, benda tu jadi prototype, base tu diambil untuk jadi prototype kepada Kawasaki W1. Maka daripada terciptanya prototype tu, tertubuhlah Kawasaki W Series. Dan tak lama lepas tu, W2 dan juga W3 dikenalkan oleh Kawasaki. Jadi kalau korang tengok motor-motor W650 zaman tu, dia datang dengan enjin yang dah diborkan jadi 72mm dan juga 80mm panjang stroke dia. Dan motor-motor W ni semua datang dengan anti-vibration balance shaft untuk kurangkan vibration dia dan juga elektronik-elektronik yang moden dekat motor tu. Tapi, kalau korang baca dalam forum, orang masih lagi komplain pasal vibration motor ni. Cuma aku rasa tak make sense sebab aku rasa dia cukup lembut. Kalau korang pernah bawa motor-motor yang single cylinder, rasa vibration tu jauh lagi kuat. Ini jauh lagi lembut. So, aku tak faham apa yang korang komplain. Sebab tu kalau korang tengok motor W ni dia keluarkan lama. Sampai tahun 2006 dia orang keluarkan lagi satu motor iaitu W400. Dia lebih kecil. Masa tahun 2008 dia orang punya production untuk keluaran motor W400 dan juga W650 dia orang terpaksa dihentikan atas sebab dia orang tak meet requirement emission standard. Kenapa diberhentikan? Sebab dia banyak pollutekan environment. Aku rasa. And then pada tahun 2010, lepas daripada W650 tu diberhentikan, diorang decide untuk keluarkan satu lagi motosikal yang displacement dia lebih besar iaitu 733cc. Tapi kita anggap je 800cc yang dinamakan W800. So korang tengok W800 ni dia dah modern sebab dia datang dengan fuel injection. Kalau korang familiar dengan sejarah Triumph, korang mesti tahu yang Triumph pernah lingkup pada awal 1980-an. Reason kenapa Kawasaki keluarkan W650 Retro Breed ni adalah sebab diorang nak cuba imitate image motosikal yang diorang keluarkan dulu pada tahun 1960-an iaitu Kawasaki W1. So disebabkan Kawasaki still maintain blueprint dia daripada W1 iaitu dia masih lagi pakai sistem push rod, dia masih pakai drum brake kat belakang. Banyak benda similar tu motor British zaman tu. Sebab tu peminat-peminat Triumph pun bila tengok motor tu macam, "Uish, asal motor dia sebiji macam Bonneville lah." So kalau korang tengok dalam motor W650 masa time tu, dia menggunakan 360 darjah punya degree crank yang membuatkan bunyi yang keluar daripada motor tu sebiji macam bunyi Triumph Bonneville. Kecoh sel.
So berbalik pada cerita Triumph tadi, Mamat John Bloor yang beli Triumph dan cuba revivekan dia balik tu, dia terbakar dengan Kawasaki punya decision untuk keluarkan motor yang rupa klasik ni. So dia decide untuk barukan lagi Bonneville dia. Sebab Bonneville tu rupa dia adalah daripada 60-an. Cuma sekarang ni Triumph dah keluarkan dengan lebih technological advancement sebab nak lawan dengan W ni. Tapi sayang dia masa John Bloor tu decide untuk relaunch balik Bonneville dia yang lagi moden tu, banyak orang tak suka sebab dia macam dah lari konsep daripada motor 60-an. Tapi dalam masa yang sama, banyak je peminat baru yang bertambah sebab dia tengok, oh, rupa klasik tapi teknologi moden. Aku rasa aku dah penat sembang dengan korang pasal history motor Kawasaki ni. Sekarang ni aku nak bawa korang pergi test ride dan aku nak explain kat korang experience bawa W650 ni. Korang kena faham, walaupun dia nampak macam Triumph, dia jauh lebih ringan dari Triumph. Jom. Dah, lepas tu tolak. Masuk gear jalan lah. Okay, recording. Savekan dulu. Tu ke? Ni. Yang tu ke yang ni? Wow. Mileage dia digital eh. Ini adalah Kawasaki W650 daripada tahun 1997. First impression aku kat motor ni adalah handsome teruk. Styling wise, korang tengok W650 ni sangatlah obvious dia punya British influence dia. Once korang duduk kat atas motor ni, yang paling obvious sekali adalah seat dia, selesa nak mampus. Pair pula dengan handlebar yang ala-ala tracker ni, membuatkan korang rasa confident pada control dan handling korang. Kontrol dan instrumen pada kokpit motor ni sangat basic dan minimal. Dekat depan korang ni ada speedo dan RPM sahaja. Rasa macam kontrol kapcai lah. Motor ni datang dengan push start button dan juga kickstart. Macam biasalah, aku motor-motor yang kickstart ni aku akan puji lebih sikit. Sebab kickstart ni akan membantu bila bateri korang kong. Tapi kalau korang tanya, kickstart dia tak keras ke? Sebab motor tu 650cc kot. Keras, tapi disebabkan enjin dia parallel twin, compression ratio dia yang cun membenarkan korang untuk kickstart motor ni macam EX5 Jet Rod. Keras tapi bearable. And antara benda yang paling best kat motor ni adalah dia ada double stand. Function nak mampus. Motor ni datang dengan rim 18 belakang dan juga 19 depan. Sejujurnya setup ni sangatlah all-rounder. Dia masih selesa atas tarmac, stable atas jalan gravel, and rim 19 kat depan membantu dekat corner dan juga sharp turn. Tapi motor W ni kalau pakaikan dengan tayar lipan, korang akan rasa geli-geli sikit bila langgar speed breaker. Dan disebabkan tayar juga, aku tak boleh nak tekan sangat bila straight line. Owner cakap motor ni boleh lari sampai 180. Tapi aku tak tahu. Aku hanya boleh tertanya-tanya. Cruising speed, kalau kau tanya, yang selesa untuk W650 ni dalam range 100 hingga 140 km sejam lebih kurang. Tapi satu benda yang aku nak komplain adalah brake dia. Motor ni depan dia datang dengan disc brake daripada Tokiko, dan juga drum brake kat belakang dia. Tapi sayangnya brake dua-dua macam tak function. Berat motor ni lebih kurang dalam 194 kg. Agak berat, tapi bagi aku braking efficiency sangat penting untuk transfer weight dan momentum time riding. Senang cerita aku nak explain, selalunya kalau motor brake dia tak function, aku akan cuba guna engine braking. Masalah motor ni kat sini, engine braking dia taklah berapa kuat sangat. Sebab aku rasa dia cuba bagi engine braking yang lebih lembut, yang lebih smooth, so korang tak ada rasa jerking sangat. Tapi aku tak suka benda tu personally, atas sebab aku lebih suka engine braking. Bagi aku, engine braking ni macam safety feature yang ditambah pada motor supaya kau tak rely 100% pada brake sahaja.
Satu lagi motor yang aku rasa seakan-akan W650 ni adalah Yamaha SR400. Aku lebih suka enjin braking Yamaha SR400 rather than 650 ni. Tapi aku faham juga sebab Yamaha adalah single cylinder. W650 ni pula adalah twin parallel. Overall, ini adalah motor yang kalau korang nak rupa klasik tapi all-rounder, korang boleh belasah dia pergi mana-mana. Sesuai untuk kau guna dalam bandar. Korang nak main batu-batu geli-geli sikit off-road pun boleh. Tapi bukan off-road yang ekstrim sangat. Sebab kan berterabur kan parts korang. Abang sekarang kat New York. Meguro ni dikatakan adalah salah satu syarikat company. Bodoh sial apa saya statement aku. Kawasaki ni heavily involved dengan industri perkapalan terbang. Mana ada perkapalan terbang? Kapal terbang, industri kapal terbang. 3.9? 39. Bapak sikit. 140 cc je. Why suku?